Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah ibu-ibu dan bapa-bapa yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu semula setelah beberapa masa kita berpisah. Seperti mana yang kita tahu sebelum ini, sebelum bulan Ramadan, kita telah selesaikan tafsir daripada surah Duha sehingga surah An-Nas. Dan sekarang selepas bulan Ramadan atau selepas Syawal ini kita akan sambung semula, bermula daripada surah An-Naba. Surah An-Naba adalah ayat ataupun surah 78 dan surah yang pertama dalam juzuk yang ke-30. Dan insya-Allah kita akan selesaikan daripada surah An-Naba sehingga akhir sebelum surah Ad-Duha. Dan insya-Allah kita selesaikan juzuk ke-30 kemudian sebelum kita berpindah kepada juzuk yang lain. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan perbincangan kita tentang surah An-Naba. Ulama bersepakat bahawa surah An-Naba adalah surah Makkiyah, berarti surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia meskipun dalam sudut atau dalam aturan Al-Quran dia merupakan surah yang ke-78, akan tetapi daripada sudut penurunannya, dari sudut urutan penurunan, dia adalah surah yang ke-80 yang turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nama-nama surah An-Naba ada pelbagai. Satu semestinya yang kita tahu An-Naba, kedua diikuti oleh sebahagian nama An-Naba'ul Azim, sebahagian ulama lagi menamakan sebagai At-Tasa'ul. At-Tasa'ul berarti saling dia bertanya antara satu sama lain, diambil daripada perkataan amma yatasaalun. Jadi mereka namakan surah ini sebagai At-Tasa'ul. Dan ataupun sebagian ulama menamakan surah ini sebagai Al-Mu'sirat. Itu adalah salah satu daripada ayat dalam surah An-Naba sendiri, tapi surah ataupun nama yang dipilih dan dikekalkan dalam mushaf sehingga hari ini adalah surah An-Naba. Surah An-Naba. Naba berarti berita yang agung dan mempunyai importance, kepentingan dan juga faedah yang banyak nanti kita bincangkan. Tema utama surah An-Naba adalah huraian tentang hari kiamat itu sendiri, keadaan mereka pada sebahagian golongan pada hari kiamat, dan juga membincangkan tentang bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ini nanti kita akan jumpa pada beberapa belas ayat yang pertama. Kemudian dia juga ingin membincangkan tentang pembuktian akan kepastian berlakunya hari kiamat itu sendiri. Dia akan bincangkan, kita akan dapati pada setengah terakhir surah An-Naba. Dan pada awal-awal juga surah An-Naba banyak membincangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebagai al-mudabbir, pengatur kepada kejadian dan juga kepada kehancuran dunia ini. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dalam mengatur, dalam mencipta, dalam menjadikan alam ini dan seluruh yang berada di sekelilingnya, Allah Ta'ala maha bijaksana, sehingga semua yang ada, yang wujud, ada keharmonian di antara satu sama lain, ada yang saling imbang mengimbangi antara satu sama lain. Itu akan kita bincangkan dalam ayat-ayat seterusnya. Tapi seperti biasa, saya rasa surah ni panjang sikit daripada surah sebelumnya, tapi sebagaimana yang saya amalkan, baik untuk kita baca surah itu sendiri sebelum kita memulakan tafsir surah itu bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Kita akan mulakan dengan ayat 5 ayat yang pertama. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka ini sedang bertanya-tanya ni? Anin naba'il 'azim, Allah kata tentang suatu berita yang amat besar. Sebagian ulama tafsir mengatakan berita kebangkitan manusia yang akan hidup semula dan untuk menerima pembalasannya. Anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka antara mereka sendiri berselisihan. Ada yang kata betul ke boleh jadi, ada kata mungkinlah, kan Muhammad tak tipu. Ada kata tak, mana boleh jadi, kita dah mati, dah jadi tulang belulang, apa yang tinggal. Jadi mereka antara mereka sendiri ragu-ragu dan berselisihan. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allah kata kalla, janganlah sekali-kali mereka itu bersikap demikian. Saya'lamun, kerana mereka kelak akan tahu. Thumma kalla saya'lamun. Allah kata sekali lagi, jangan sekali-kali kamu berperangai seperti demikian.
kerana mereka ini akan kelak mengetahui. Kalla saya'lamun. Pertama, kita lihat kepada bagaimana Allah mulakan dengan perkataan amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Allah mulakan dengan soalan. Ulama tafsir dalam bahasa Arab, linguis bahasa Arab menyebutkan bila mana kita mula sahaja dengan soalan, dia akan menangkap perhatian orang yang baca kan. Sebagai contoh, orang kalau buat iklan, sudahkah anda bersenam hari ini? Adakah anda cukup sihat? Adakah darah anda sudah sihat? Adakah normal atau kadar gula anda berada pada kadar yang sihat? Sebagai contoh, dia mula dengan soalan yang dilontarkan untuk apa? Nak menarik perhatian. Ulama tafsir dan dalam bahasa Arab, bila sesebuah kisah ataupun surah dimulakan dengan perhatian, dengan soalan ini bertujuan untuk tanbih, membangkitkan perhatian pembaca, supaya Allah kata, apa yang mereka tanya-tanya ni? Kita bila baca pun kita masih, apa yang dia tanya sebenarnya? Amma yatasaalun. Allah kata anin naba'il azim, tentang berita yang amat agung. Kemudian ulama menyebutkan, bila Allah Subhanahu wa taala gabungkan, Allah tanya soalan kan, amma yatasaalun, kemudian Allah yang beri jawapan, anin naba'il azim. Dalam aturan bahasa Al-Quran, bila jawapan itu diberikan oleh pertama, bila nak tahu jawapan itu kesannya, kepentingannya, keperluannya, kita lihat kepada siapa yang memberi jawapan pertama dan berapa cepat diberikan jawapan. Kalau seandainya dalam ayat ini kita lihat, siapa yang jawab? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Siapa yang jawab? Manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah sendiri yang jawab. Allah yang tanya amma yatasaalun anin naba'il azim. Allah berikan jawapan kepada kita. Satu, siapa yang bertanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bertanya dan memberikan jawapan dan respon, itu menunjukkan pertama, keperluan, kepentingan manusia untuk memberikan perhatian kepada respon Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita ada soalan tanya tu soalan tentang tentang sejarah. Sebagai contoh, saya bukan pakar sejarah, bukan kepakaran saya menjawab persoalan sejarah. Kemudian ada seorang ilmuwan yang lain yang merupakan pakar sejarah dan kita tahu dia memang kredibel, penulisannya semua tentang sejarah. Antara saya dan orang ilmuwan yang kedua ini, yang mana perkataannya akan lebih diterima, responnya akan diterima? Orang yang kita tahu akan ada kepakarannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tanya amma yatasaalun, kan? Bila kita tahu yang jawab adalah Allah, kita tahu bahawa jawapan ini adalah tepat. Jawapan ini adalah penting. Jawapan ini demands, dia menuntut daripada kita untuk memberikan perhatian yang sewajarnya kepada dia. Itu tujuannya. Cuma saya nak bawa perhatian kita kepada perkataan naba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan al-khabar? An-naba berarti berita, al-khabar juga berarti berita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan an-naba dan bukan al-khabar? Khabar berita kan, tapi naba. Dalam bahasa Arab, nabaun dan khabarun dia berarti berita secara literalnya. Akan tetapi dari sudut penggunaannya, bila berita yang nak disampaikan adalah berita yang agung, berita yang lebih banyak, besar dan dalam kesannya terhadap manusia atau terhadap orang yang menerima berita ini, maka berita itu tidak digunakan perkataan khabarun, tapi dia gunakan perkataan nabaun. Sebab itu Allah gunakan anin naba'il azim.
Dahlah perkataan naba tu sendiri memberi erti bahawa ni adalah berita yang amat besar faedahnya, amat penting bagi kehidupan manusia. Allah tambah dengan perkataan sebelah, an-naba al-azim, berita yang agung, lagi agung dan besar. Berarti penting sangat berita yang akan datang ini daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik perhatian pembaca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Sebab itu kita lihat perkataan nabi. Perkataan nabiyun, apa maksud asal daripada perkataan apa? Naba'a, tanabba'a, nabba'a yunabbi'u. Sebab itu nabi, satu nabi nabiyun, dua nabi nabiyani, banyak tiga atau lebih nabi anbiya'un. Ada kaitan asal daripada perkataan naba. Kenapa? Kerana para nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa berita penting, untuk membawa maklumat yang mempunyai faedah yang besar, yang amat agung daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa pesanan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nabi dinamakan atau digunakan istilah nabiyun untuk utusan Allah yang membawa maklumat, membawa pesanan, membawa ancaman, membawa hukum hakam dan perundangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan agungnya berita yang dibawa oleh seorang nabi. Sebab itu digunakan sebagai atau dinamakan seorang nabi sebagai nabiyun. Ya? Dan satu lagi perkara yang dibincangkan oleh Profesor Hamka dalam tafsirnya juga, tafsir Al-Azhar, dan juga Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, mereka menekankan bahawa an-naba selalunya digunakan apabila khabar, berita yang disampaikan itu adalah tentang para anbiya dan juga golongan terdahulu yang penting, kisah-kisah penting dalam Al-Quran daripada kisah golongan terdahulu ataupun berkaitan tentang seorang nabi. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan kami akan memberitahukan, menyampaikan kepada kamu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berita-berita. Anba ni adalah jamak plural kepada nabaun. Satu berita nabaun, dua berita nabaani, banyak berita, banyak kisah, banyak khabar, anbaun. Okey, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Ya? Dan kami akan memberitahukan, menyampaikan kepada kamu, mengisahkan kepada kamu berita-berita tentang para rasul sebelum ini, yang mana dengannya nusabbitu bihi fuadaka, kami akan menetapkan hatimu, kami akan mengukuhkan pendirianmu. Nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi, dan pada kisah-kisah ini terdapat al-haq, kebenaran, wa mau'izatun, pesanan, wa dhikra, dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, ini kisah tentang Hud-Hud dalam surah An-Naml, surah An-Naml ayat 22. Hud-Hud berkata kepada Nabi Sulaiman, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, aku datang kepada kamu wahai Nabi Sulaiman daripada negara Sabak. Daripada negara Sabak, permaisuri, nama tempat ataupun nama negara daerah permaisuri Balqis. Waji'tuka min saba'in binaba'in, dengan suatu berita, dengan suatu khabar yang penting, yakin, dan juga yang pasti. Ini untuk berita-berita penting dia akan bawa kepada orang, dan ini digunakan atau apabila Al-Quran ingin mengisahkan tentang kisah-kisah, tentang berita-berita penting, Al-Quran akan gunakan, atau Allah Subhanahu wa taala akan gunakan naba. Dan dalam surah Sad ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwa naba'un 'azim, tentang hari kiamat.
Jadi penggunaan naba bukan hanya pada surah An-Naba, tapi juga dalam surah-surah atau ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, yang mana apabila digunakan dia akan digunakan untuk sama ada kisah-kisah golongan terdahulu yang penting, ataupun apabila ingin menceritakan tentang kisah atau khabar atau berita berkaitan tentang para anbiya, sesuai dengan kedudukan mereka, sesuai dengan kepentingan dan juga faedah serta kesan yang ada dalam kisah-kisah kehidupan mereka itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun." Perkataan alladhi hum fihi mukhtalifun tadi saya telah terjemahkan. Kisah-kisah ataupun mereka ini sedang berkhilaf di antara mereka, berselisih pandangan di antara mereka tentang kisah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu ingat, surah ini adalah surah yang ke-80 turun dari sudut urutan. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah mula keluar untuk berdakwah secara terangan. Bila itu berlaku, maka itu yang menyebabkan kekecohan, perbincangan di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy, musyrikin Makkah ketika itu, sehingga mereka saling berselisihan antara mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." Janganlah sekali-kali mereka ragu, kerana keraguan mereka itu akhirnya nanti akan sirna, akan hancur, akan hilang, akan dihapuskan dengan lebih banyak panduan yang akan turun daripada Al-Quranul Karim. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lam. Allah ulang lagi, mereka ini pasti akan mengetahui apa yang mereka perselisihkan sekarang. Hari ini mereka kurang yakin, betul ke Muhammad ni? Tak betul lah dia jadi orang gila. Kan ada sebagian mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahirun majnun, orang yang ahli sihir dan juga pada masa yang sama gila. Mereka ragu, berselisih pandangan. Ada yang tak terima, tak, Muhammad kan memang cakap benar selalu. Jadi antara mereka berselisih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan dua kali dalam bahasa Arab, apabila sebuah perkataan diulang dua kali atau lebih, maka dia dinamakan sebagai tauqid lafzi. Dia sebagai pengukuhan secara lafaz, secara perkataan bahawa perkara ini akan berlaku. Okey, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ayat ini, ibu-ibu dan bapa, mengingatkan kita bahawa Al-Quranul Karim datang bukan hanya membawa kisah tentang golongan terdahulu, tapi di antara sebalik tujuan Al-Quran ini juga turun adalah untuk membantu manusia menjawab persoalan-persoalan penting dalam kehidupan mereka. Kita ni ibu dan bapa, sebenarnya banyak persoalan yang kita tanya. Banyak soalan yang hampir setiap generasi manusia pasti akan bertanya. Antaranya, dan ini bukan soalan-soalan ringan. Ini adalah soalan-soalan yang dibincang oleh ahli falsafah, yang pada kita mungkin macam ringan saja soalannya, tapi diperselisihkan, dibincangkan dalam tahap falsafah yang paling tinggi pun dia tak akan dapat jawapan dia, sebab dia putar. Antaranya, apa erti dan tujuan kewujudan kita di dunia ni? Manusia dari sudut antropologi dan juga sejarah, kalau kita lihat manusia di banyak daerah geografi, bukan hanya di rantau kita, di rantau mana-mana pun, sebelum mungkin datang kepada mereka Islam sebagai contoh, mereka ada yang sembah berhala, ada yang sembah api, ada yang sembah pokok. Kalau sebelum ni kita bincangkan tentang bentuk-bentuk Tuhan yang disembah oleh musyrikin Quraisy, mereka sembah pasir yang dituangkan atasnya susu unta sebagai contoh, yang dibentukkan jadi suatu bonjol ibarat Tuhannya. Kenapa manusia lakukan demikian? Kenapa? Sebab manusia akan ada selalu keperluan dalam dirinya, dan saya telah ulang banyak kali, keperluan dalam dirinya untuk nak ada wujudkan hubungan dengan Tuhan
dan dengan Tuhan, dengan kuasa yang agung, the divine being. Sebab itu kalau dari sudut antropologi atau sosiologi, sebahagian ilmuwan mengatakan bahawa agama ni hanyalah ciptaan manusia semata-mata. Agama adalah ciptaan manusia, hasil daripada khayalan mereka, hasil daripada pengalaman hidup mereka. Orang yang di hutan, dia sembah apa yang perlu untuk dia nak hidup kat hutan. Orang yang dekat padang pasir, dia akan sembah apa yang dia perlu untuk kehidupan padang pasir dia. Tapi argument ataupun hujah sebahagian ilmuwan yang lain mengatakan semua ini dengan manifestasi ataupun bentuk-bentuk agama yang berbeza ini menunjukkan bahawa satu, manusia ada di dalamnya keperluan untuk mewujudkan hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, dan ini adalah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam manusia untuk manusia, fataran nasa 'alaiha, yang Allah memang lazimkan manusia. Dia perlu ada ni. Dia perlu ada hubungan tu manusia. Orang sombong mana pun dengan Tuhan, pada saat-saat ketika dan waktu yang paling sempit dalam kehidupan dia, di mana tidak ada manusia yang lain yang boleh selamatkan dia, ketika itu dia akan ada panggilan dalam hati jiwa lubuk sanubari dia ni untuk nak minta pada Tuhan. Saya selalu ceritakan, saya pernah dulu pernah sekali mula-mula belajar motor, walaupun lepas tu dah kena ban dengan bapa, tak boleh bawa motor. Nak ambil lesen, dua orang mat ni lah, rambutnya warna-warna sikit, ada tattoo sikit, bukan sikit lah, banyak juga. Masa nak ambil tu, saya baru nak ambil lesson 1, dia dah habis dah nak ambil TP. Dia kata dengan kawan dia, kau jangan lupa bila pergi luar baca selawat, lepas tu doa, dipas. Manusia dalam keadaan sempit yang dia tahu tak ada orang lain, mak dia ke bapak dia ke anak dia ke kawan dia ke, yang boleh tolong dia nak pas TP yang ambil motor ni, ketika itu dia terpanggil untuk ingat apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk minta bantuan daripada kuasa agung yang mana dia tahu ini mempunyai kemampuan melebihi semua manusia yang ada di sekelilingnya, yang pada ketika itu tak boleh bantu dia. Jangan banyak. Saya lontarkan salah seorang daripada kita, antara Singapura dan Batam, duduk kat Boya, tak ada handphone, malam-malam, tengah-tengah, dia nak jerit mak dia nak jerit bapak, dia nak jerit keluarga dia. Ketika itu dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Panggilan dalam diri manusia itu ada, dan soalan-soalan ini dia ada dalam setiap generasi manusia. Mereka akan tanya, kenapa saya harus beriman? Apa bukti wujudnya Tuhan pun? Apa keperluan saya untuk ada Tuhan dan sembah Tuhan ni? Soalan ini adalah soalan yang ditanya bukan mereka-mereka terdahulu sebelum kita, tapi sehingga zaman anak-anak kita sendiri hari ini. Saya lebih kurang 3-4 tahun yang lalu, ketika baru balik bertugas, kita ada satu portal soal jawab yang mana kita berikan kepada belia untuk tanya apa-apa saja soalan, dan kita tidak tahu siapa belia ni, dan dia pun, yang penting dia akan tahu siapa yang kita yang menjawab, tapi kita tidak akan tahu siapa belia. Antara soalan yang selalu kita dapat, soalan mana Tuhan, soalan wujud ke Tuhan, soalan kenapa saya kena agama Islam bukan agama lain, kenapa saya mesti beriman dengan Tuhan. Soalan ini adalah soalan yang ditanya oleh anak-anak kita hari ini, yang memang telah dilatih untuk tanya soalan. Tak dilatih pun, dia memang fitrah manusia untuk tanya. Sebab itu dalam kita mendidik anak, ibu dan bapa-bapa, soalan ini perlu diberikan jawapan kepada anak-anak kita. Baru kemudian kita boleh cakap dia nak solat ke, dia nak taat kepada Allah ke, dia takut dosa ke. Dia harus bermula daripada dia yakin bahawa adanya Tuhan. Sebab kalau dia tidak yakin adanya Tuhan, dia tidak akan yakin kepada pembalasan ataupun ganjaran yang dijanjikan Tuhan.
Kalau dia tidak, sebab itu perlu awal ma'rifah, pengetahuan yang paling dasar yang perlu dikuasai oleh seorang adalah ma'rifatullah. Ma'rifah bukan hanya ilmu, bukan hanya maklumat, tapi ma'rifah adalah perkenalan yang kukuh dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan soalan-soalan ini banyak ditanya dalam surah Yasin. Ya? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan orang-orang musyrikin mengemukakan satu misal perbandingan tentang kuasa Tuhan, dan dia pula lupakan keadaan kami menciptakan, maknanya orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan tanya, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang akan hidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Soalan ini dilontarkan dan kita selalu baca surah Yasin. Dan surah Yasin banyak soalan-soalan penting yang Allah lontarkan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Pernah tak kita tanya? Pernah tak kita bila pergi kubur tanya, boleh ke Allah nak hidupkan balik ya? Macam mana Allah nak hidupkan? Mampu ke Allah nak hidupkan? Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan respons kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan ya Rasulullah, sekiranya ada orang yang bertanya kepada kamu, adakah siapa yang akan kemudian menghidupkan tulang belulang ni yang telah hancur dan menjadi debu? Katakan ya Rasul, orang ataupun kuasa, dia yang dulunya telah menciptakan tulang belulang ini daripada tiada ada apa-apa asalnya sehingga menjadi tulang belulang, dialah yang akan menciptanya semula. Sebab kalau kita ni secara logik manusia, kalau kita dah mampu, kalau kita dah memang pakar buat kereta sebagai contoh, suruh ulang lagi, boleh buat tak lagi? Boleh. Kalau orang dah memang pakar tukang, tutup mata tukang pun dia boleh tahu. Orang kalau dah pakar nak lukis, dah lukis satu kali, suruh lukis lagi, boleh tak? Boleh. Itu logiknya. Maka logik di sini adalah, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu mencipta manusia pada awal pertama kalinya daripada hanya setitis air yang mimma'in mahin, air yang hina, ya, dan dicampur dengan air yang hina yang lain, mimma'in mahin, daripada air, setitis air tu dijadikan manusia yang penuh dengan tulang belulang, takkanlah Allah tak boleh cipta lagi manusia sekali lagi seperti mana dia ciptakan manusia awalnya. Itu respons. Berarti soalan demikian telah ada dan akan selalu ada. Dan kita juga bila nak mengajarkan kepada anak-anak tentang konsep kiamat sebagai contoh, konsep tentang hidup semula, kadang-kadang anak-anak kita pun soalan, bukan soalan nakal, soalan jujur seorang anak. Dia tanya, baba ni dah mati kan, macam mana boleh hidup balik? Ya kan? Nak jawab macam mana? Kita nak ajarkan kepada dia bahawa Allah Maha Kuasa, Allah Maha bijaksana dan Allah Maha mampu. Dan ini melalui ayat-ayat demikian Allah lontarkan soalan dan juga Allah berikan jawapan respon yang boleh kita timbangkan dalam memberi pendidikan kepada anak-anak. Kalaupun anak kita tidak tanya, kenapa soalan ni ada? Supaya kita kemudian boleh lontarkan kepada anak-anak, untuk kita kemudian didik anak-anak kita bagaimana atau apakah jawapan kepada persoalan ini. Supaya apa? Supaya bila diuji, supaya apabila dipersoalkan keyakinan dan keimanan mereka, mereka boleh jawab. Ini yang perlu kita berikan perhatian. Kemudian mula daripada ayat 6 sehingga ayat 15 lebih kurang, Allah Subhanahu wa taala membincangkan secara umum
tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 6 Allah Subhanahu wa taala firman, alam naj'alil arda mihada. Ayat 7, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Ayat 6 hingga ayat 11. Ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Sebelum ini mereka ragu-ragu, betul ke Tuhan Muhammad ni ada ke? Ini juga menjadi jawapan, respon Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya soalan, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami ini telah menjadikan bumi itu terbentang luas sebagai hamparan yang nyaman, yang selesa. Perkataan mihada berarti hamparan yang luas. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah menggunakan istilah bisata, juga bermaksud hamparan. Tapi Allah gunakan perkataan mihada dekat dalam ayat ni. Kenapa? Sebab mihada adalah ayat ataupun perkataan yang digunakan untuk menggambarkan hamparan yang selesa, yang halus, yang nyaman, yang seronok. Maka Allah nak memberi gambaran bahawa dunia ini telah Allah berikan, telah Allah jadikan untuk manusia sebagai hamparan bumi yang nyaman, yang selesa, yang seronok. Kalau tidak, tak akan kita hidup dekat dunia ni kan. Seronok dengan keluarga, seronok dengan kehidupan dunia. Ya, ada kala dan waktunya kita sempit, tapi ada kala dan waktunya tidak kurang juga kebahagiaan yang kita rasakan. Ya kan? Kesenangan wang, kelebihan waktu, kekuatan kesihatan dan sebagainya. Itu semua berlaku di mana? Atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berkeluarga, itu semua adalah keselesaan yang kita nikmati, yang kita tidak sadar. Tapi Allah kata, alam naj'alil arda mihada. Kemudian kita lihat dunia ini Allah sifatkan sebagai mihada, hamparan. Tapi bumi ni hamparan flat saja ke? Itu zaman Greek dulu mungkin macam itulah. Dunia lepir, naik kapal sampai ujung jatuh. Tapi dunia dalam pemahaman kita hari ini bukan dalam berbentuk hamparan rata saja. Mustahil orang akan sampai di hujung dunia dan jatuh di hujungnya kan? Ya kan? Siapa yang hari ini masih lagi faham dunia macam tu? Tu maknanya sama ada dia memang zaman batu lagi ke, atau memang kepala batu. Saintis telah menunjukkan bahawa kita ni, dunia kita, bumi kita dalam bentuk sphere. Mustahil kita ujung situ boleh terjatuh. Kalau tidak, kita dekat Singapura dah jatuh ramai-ramai, tersungkur masuk Batam. Tidak. Kenapa kita tidak tersungkur, tak jatuh, tak terlepas daripada bumi? Kerana tarikan daya graviti kan. Itu nikmat besar yang kita take for granted. Itu antara nikmat besar yang menjadikan kehidupan kita ini atau hamparan dunia ini adalah hamparan yang selesa, yang nyaman. Tanya angkasawan, senang tak hidup kat bulan? Nak buang air, nak makan. Oh, kalau makan tu macam nikmat betul, tengok makan terbang dekat depan macam tu. Nak tangkap satu makanan tu nikmat, susah. Kita kalau tidak kerana hamparan yang selesa dan nyaman, terapung-apung dah kita kat sini. Kalau nak solat waktu, kena ikat ramai-ramai. Kalau tidak, terbang. Tapi kerana tarikan graviti yang kita ni take for granted, alah ini biasalah, kita mesti hidup macam tu, buat dunia okey. Siapa yang tentukan kita ada tarikan daya graviti sehingga kita boleh hidup dengan nyaman dan selesa di muka bumi Allah? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah gunakan alam naj'alil arda mihada. Sebab itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, adik, rule number 1 nak tahu Tuhan tu ada tidak, tengok jalan ni senang tak? Jalan senang tak melekat dekat bumi? Nak main basikal, ada yang terapung-apung basikalnya? Tak ada. Yang naik motor keluar saja masjid terus terapung? Tak ada. Kerana daya tarikan graviti. Nikmat besar yang menjadikan kehidupan kita nyaman dan selesa, yang kita manusia terlupa selalu. Alam naj'alil arda mihada.
wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Autada atau autadun adalah plural kepada watadun. Watad dalam bahasa Arab berarti paku-paku besar. Allah gambarkan gunung sebagai paku-paku besar yang menjamin kestabilan pada kehidupan manusia. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita berhenti dahulu di sini dan kita akan bincang pada minggu hadapan, teruskan dengan ayat-ayat seterusnya daripada surah An-Naba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dan kesihatan untuk terus bersama-sama mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.